kita kepada Allah Subhanahu wa taala di atas hidayah, inayah, taufik dan riayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi ruang dan ruang kepada kita semua untuk sama-sama kita mempelajari, mengambil manfaat daripada kitab Penawar Bagi Hati karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala. InsyaAllah pada malam ini kita sambung pada muka surat 8. Muka surat 8 bagi yang keempat daripada bawah. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa 'ulumina fid darain amin ya rabbal alamin. Kita nyentuh kitab fasal yang kedua pada menyatakan telinga. Ini adalah suatu fasal ada nak menerangkan berkaitan dengan anggota telinga. Fasal yang kedua, yakni kedua daripada 7 fasal. Dalam kitab yang pertama musannif membicarakan anggota yang 7. Itulah ada anggota yang kita telah belajar dah. Anggota yang pertama iaitulah pada menyatakan mata, dan pasal yang kedua ini adalah berkaitan dengan telinga kita. Apabila musannif sebut kata telinga, maka itulah lafaz telinga tu kembali kepada telinga yang sempurna, telinga yang bersebagai dengan sifat pendengar, bukan kena kepada cuping telinga. Apabila musannif kata dia nak membicarakan berkaitan dengan telinga, maka kena kepada sifat sama, sifat pendengar yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dan dengan sifat pendengar itulah kita dapat mendengar sesuatu. Jadi bukan kena kepada telinga. Cuping telinga tu taklah nak kepada sifat sama. Dan orang yang pekak, orang yang tuli tidak termasuk dalam pengajian bab ni. Ketahui olehmu utlub wa ta'allam hatta ta'lam. I'lam yakni hendaklah kamu tahu bahawasanya telinga itu menjadikan dia telinga oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mata yang musannif sebut di awal kitab tu. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mata, dia juga yang menjadikan telinga untuk kita. Telinga pula yang kita boleh dengar ini sempurna sifat pendengaran yang Allah Taala kurnia kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menjadikan dia telinga oleh Allah Taala bagi engkau, untuk kita semua, untuk kita hamba-hamba dia yang Allah Ta'ala anugerahkan sifat pendengar. Dan ini suatu nikmat yang paling besar yang patut kita syukuri, patut kita terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana di kalangan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang ada atas muka bumi ini, ada di kalangan kita ini Allah Ta'ala takui sifat pendengar. Dengan makna pekak, Allah Ta'ala takui dia sifat pendengar. Ada pun ada orang yang Allah Ta'ala kurniakan sifat mendengar pada dia, tetapi dalam waktu jangka masa yang singkat saja Allah Ta'ala tarik semula. Dengan sebab aksiden ke, dengan sebab ketumbuhan ke, dengan sebab kanser ke, dengan sebab apa-apa yang boleh menghilangkan pendengar yang ada pada diri dia, Allah Ta'ala hakikatnya Allah Ta'ala tarik. Ada orang yang telah merasai nikmat pendengaran yang Allah Ta'ala kurnia kepada dia, bila Allah Ta'ala tarik, dia akan rasa syukur sangat-sangat. Soalnya kerana Allah Subhanahu wa taala tarik dah satu nikmat di dia yang boleh menghalang daripada dia mendengar benda-benda yang Allah Ta'ala tak suka, terutama. Tapi kalau misalnya kata kita mula-mula Allah Ta'ala tarik sifat pendengar, lagu mana perasaan kita? Sedih, sayang. Sebelum ni kita boleh dengar,
Kita boleh dengar dua tukar tiba-tiba Allah Ta'ala tadi. Kadang-kadang bengeng. Kita kecek dengan diri kita sendiri itu dan boleh dengar lagi. Tapi boleh dengar diri kita je. Orang kecek kita terdengar tu pun berasa kurang dah di kita. Sedih dah di kita. Jadi nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ini haruslah kita syukuri, yakni wajib kita syukur. Allah Ta'ala jadikan telinga ini untuk kita kerana beberapa faedah. Kerana di sini lam lil hikmah. Bukan lam Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk buat sesuatu ni sebagaimana kita tahu Allah Ta'ala tak buat dengan sia-sia. Dan Allah Ta'ala tak buat satu-satu perkara ini dengan tekanan. Ada gharak yang patut Allah Ta'ala kena buat juga. Kalau tak buat tak sempurna sifat yang ada pada dia. Allah Ta'ala kurniakan telinga ni kepada kita kerana lam lil hikmah, yakni untuk diri kita sendiri. Kerana beberapa faedah, yakni kerana beberapa guna, beberapa manfaat yang bangsa dunia. Ada manfaat faedah yang bangsa dunia, kegunaan dunia semata-mata yang tidak sampai kepada akhirat. Ini sebagaimana kita ayat dalam apabila kita letak pelapik wijadi kepada akhirat tu tak dikatakan dunia. Walaupun pada zahirnya kita tengok perbuatan kita itu dunia, tetapi hakikat apabila kita letak pelapik untuk ke akhirat maka dia jadi akhirat. Dan beberapa faedah yang bangsa akhirat dan beberapa manfaat kegunaan untuk kita yang bangsa akhirat yang kita boleh tunai hasilnya di akhirat nanti. Maka setengah daripada segala faedahnya faedah mata, banyak sangat faedah mata yang bangsa dunia. Cuma dia kata dia ayat setengah sahaja. Maka setengah daripada segala faedahnya faedah telinga yang bangsa dunia untuk kegunaan dunia semata-mata, dia tak pergi sampai ke akhirat. Bersedap-sedap dengan yang didengar, atau untuk dunia sahaja. Bersedap-sedap dengan yang didengar. Yang di situ kena kepada suara perkataan bunyi. Sebab ta'alluq sifat sama ini hanya kepada bunyi suara perkataan saja. Adapun warna atau bukan sifat ta'alluq bagi sama, bukan sifat ta'alluq bagi pendengar. Warna, suhu, rasa, tuduk. Ta'alluq sifat pendengar hanya kepada suara bunyi perkataan. Bersedap-sedap dengan yang didengar. Kita bunyi anak-anak kita, bunyi suara dia suka pada. Kita sebagai ayah bunyi suara anak, kita balik kerja dengar suara anak suka. Orang yang jadi ayah dia tahulah bila balik dia teteh daripada pak kerja jumpa dengan anak, boleh jumpa dengan anak pun suka jumpa kita, dengar suara anak duduk kurang gitu, kini suka kita. Bersedap-sedap dengan yang didengar. Kalau orang-orang yang suka dengar kepada bunyi-bunyi patah, jadi ke patah boleh menyebabkan jadi tenang. Duduk di tepi patah ada masalah apabila dengar deruan ombak, dengar dum-dum, tenang yang berasa. Bersedap-sedap dengan yang didengar, bunyi yang kita dengar. Dan kalau kita ni suka kepada tempat-tempat yang kita kata suka hiking, pergi di bukit, bunyi suara-suara burung di bukit-bukit tu membuatkan kita ni berasa suka, asyik, beralih dengar. Dan orang yang suka dengar, air terjun jatuh, dia tenang hati dia dengan dia dengar sahaja.
Tu nikmat. Duduk saja. Orang yang dipanggil healing. Pergi di bukit hiking kok ni, jumpa tempat-tempat air terjun, duduk healing situ. Banyak masalah tapi duduk dengar aja bunyi air hok jatuh, air terjun hok jatuh. Bunyi air tu tenang sangat-sangat dah hati ni. Itu bersedap-sedap untuk dunia sahaja. Tapi kalau misal kata duduk dalam hotel bunyi suara murah, Allah sedapnya ni, suara murah ni, tuannya kecil aja. Tak pandai kecil, tapi Allah Ta'ala bui suara dia ni, ya Allah Rabbi, dengar Tuhan linya. Lagu mana kalau suara burung dari syurga nanti, itu yang jadi akhirat dah. Itu yang letak lapik jadi akhirat dah. Semua tak ada dengar ayat Allah, dengar apa tu ni. Kalau ada lapik yang pergi kepada akhirat. Ini semata-mata dengar sahaja. Orang yang suka dengar suara bini dia dipanggil ambil. Bersedap-sedap dengan yang didengar. Orang yang bini dah sebelum daripada tidur, isteri dia semua tiap-tiap malam tak rajin miss. Abang minta maaf salah silap ayat hari ni. Kalau ada salah silap amin, minta abang maafkan ayat gitu gini kan. Kita sebelum tidur tu dengar bini ayat gitu tu tiap-tiap hari tenang. Tenang. Maknanya bersedap-sedap dengan yang didengar. Atau untuk dunia sahaja. Dan menyampaikan ia telinga kepada memahamkan segala perkataan yang didengar. Yakni sebab bagi menyampaikan. Dengan sebab telinga ni dah boleh kita memahamkan segala perkataan yang didengar. Boleh kau faham dengan perkataan? Perkataan semata-mata perkataan boleh faham kau? Tak boleh nak faham ni. Dengan semata-mata perkataan tu tak boleh nak faham. Orang duduk kali dia mau duduk dengar apa? Kawan minat lah kalau hari Sabtu kan dengar Hindustan. Dengar sebab bunyi. Bunyi. Tapi ada kau faham? Tak faham kau. Tak faham, dengar saja. Kata perkataan tak boleh nak faham kecuali dengan makna perkataan. Sebab itulah musannif sebut dan menyampaikan, yakni sebab bagi menyampaikan ia telinga kepada memahamkan segala makna bagi perkataan yang didengar. Makna perkataan yang didengar itulah boleh buat faham. Bila orang kecek kita faham, mudah nak bermuamalah, mudah nak berurus niaga. Dengan telinga. Orang kata dua yang paksa ni, dua yang pak ambil duit, kalau dua yang pak. Mudah. Sebab apa? Allah Ta'ala beri kepada telinga kita ini sifat pendengar. Bila kita boleh dengar perkataan orang dan boleh faham pula, maka memudahkan urusan dunia kita. Ini untuk dunia semata-mata. Dia beri dua sahaja. Kalau mata banyak, mata banyak. Ini dua sahaja. Yang pertama bersedap-sedap dengan yang didengar dan menyampaikan ia kepada memahamkan segala perkataan yang didengar. Dan setengah daripada segala faedahnya, faedah telinga yang bangsa akhirat itu untuk kegunaan akhirat pula, untuk manfaat akhirat kita pula. Dengan sebab adanya telinga ini, kita guna untuk mendengar ia akan Quran. Dengar Quran, semata-mata dengar sahaja. Orang yang baca Quran, kita letih. Kita dengar dia baca Quran, maka kebajikan telinga, boleh pahala akhirat dah. Dan Nabi SAW pun suka dengar orang baca Quran. Nabi suruh sahabat dia, walaupun Quran diturun kepada baginda Nabi SAW dan Nabi dah lebih memahami tentang semua ayat-ayat Al-Quran ini, tetapi setengah-setengah kadang-kadang Nabi suruh sahabat baca. Dia suruh sahabat baca untuk dia dengar. Sahabat kata, ya Rasulullah, bukankah Quran ini diturunkan kepada kamu gitu-gini? Bapa mu nak suruh aku baca? Katanya Nabi, mafhumnya
aku suka dengan orang baca Quran. Jadi kita semata-mata dengar sahaja orang baca Quran, maka boleh pahala dari kita. Dah, kita nak baca, muka tak cekap, ataupun kita lepas baca dah, kita nak berehat sikit. Dah, orang yang tepi kita ni duduk tengah baca, kita berehat, boleh dengar dia baca Quran, boleh pahala. Kebajikan telinga. Kebajikan telinga, dengar sahaja Quran. Faham tak faham suruh kira. Dengar sahaja, itulah dah hebatan Al-Quran. Dengar alunan tamu-tamu tiada tua kita baca pula kan. Dengar baca dia tu sebentar sangat. Kalau semaya bagi kita tadi mentah je dia baca. Tapi sedar khusyuk rasa dalam hati ni. Sedar alunan-alunan Al-Quran kena dengan suara, kena dengan alunan lagu-lagu nahwan, hijah, jaharkah, ras. Tak dengar Allah Rabbi. Hebatnya Al-Quran. Bila qari-qari baca dengan taranum, kita dengar Allah Rabbi. Hebatnya Al-Quran. Dengar sahaja boleh pahala. Dah tengok tilawah Al-Quran, tengok tu sahaja ni hak telinga ni kita duk dengar dalam TV tu. Dan kita kalau misal kata kita bawa kereta, biar ada pendrive dalam kereta kita ataupun CD ke, dan snap pendrive ke, ataupun dah Bluetooth sahaja di kereta-kereta, buka ayat-ayat Al-Quran. Biar kita latih dengan Quran. Bila anak kita masuk kereta, isteri kita masuk kereta, biar kita buka Quran. Nak buka lagu tak jadi masalah. Cuma biar ada semua sedap-sedap kita tu untuk tekan bacaan alunan Quran. Orang kata, jadi kita kok kaset ataupun Bluetooth ni bukan lah. Dah, mau kaset tu baca dengar boleh pahala. Boleh pahala. Boleh pahala. Dengar aja. Dengar bawa di mana-mana pasal Al-Quran. Dia kena ejah semua kita ni, biar hati kita ni rapat dengan Quran. Antaranya dengar Quran. Dengar syekh ni, dah dengan syekh kita suka. Ada orang suka Syekh Mahir, ada orang suka Syekh mana? Syekh di negara Arab ke di negara Yaman. Nah, dia suka dia dengar, boleh tiru saham, boleh pahala lagi dengar. Dan dengan Quran ni dia tenang. Kalau kita biasa dengan Quran, kita dengar Quran tu tenang. Tapi kalau misalnya kita tak latih diri kita, dah rancangan IQ tiba-tiba masuk, ada baca Quran sikit, alih channel lalu. Dah tak boleh ingat tu kawan. Kena biar hak jadi lagu-lagu sikit. Abang tak mengantuk buat kereta ni. Atau kena latih jiwa kita. Nah, bila dengan Quran ni, Allah Ta'ala beri kepada kita ni ketenangan. Hak ni lah yang kita nak cari. Boleh pahala lagi, boleh ketenangan lagi dengan Quran semata-mata dengar. Kita nak tidur, kita tak boleh nak baca surah Al-Mulk. Nak buka YouTube, buka Al-Quran, buka apps dia. Buka dengar sahaja, sebentar sangat. Nah, surah Al-Mulk bukannya panjang. Dengan habis kan tutup lah. Mendengar ia akan Al-Quran. Dan hadis Nabi SAW duduk dalam majlis ta'lim ataupun kebanyakan masjid-masjid lepas asal dia buat baca ta'lim, baca fadail a'mal, baca kitab-kitab kelebihan dalam beramal. Kalau duduk dengan sesi tabligh kan, kitab fadail a'mal yang ada semua. Baca bahasa kita dengar je, maka boleh kebajikan telinga, banyak nasihat-nasihat. Dan segala ilmu yang memberi manfaat, kita dengar segala ilmu yang memberi manfaat, semua ni kebajikan telinga. Dan hak kita dengar ni adalah ilmu yang memberi manfaat, ilmu yang menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, 5 asas ilmu yang utama. Tafsir, hadis, ilmu usuluddin, ilmu fiqh, ilmu tasawuf. Asas, atau wasail daripada ilmu
ilmu lain. Maka antara ilmu yang memberi manfaat dia kait dah. Ilmu yang memberi manfaat, sebab ada ilmu tetapi ilmu yang tidak memberi manfaat, semata-mata ilmu sahaja. Ilmu yang memberi manfaat adalah ilmu yang boleh membawa kita ni takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh buat beramal untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang boleh kita kenal akhirat. Ilmu yang boleh kita kenal segala-gala kehidupan selepas daripada kita mati. Nah, ilmu yang memberi manfaat. Sebab itulah Nabi SAW antara doa yang diajarnya, Allahumma inni, ya Allah, sesungguhnya a'udzubika, Allahumma inni a'udzubika ilmin la yanfa'u. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung daripada kamu, daripada ilmu yang tidak memberi manfaat kepada diri. Ilmu yang tidak memberi manfaat kepada diri kita, ilmu yang semakin kita belajar semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa taala, kita minta berlindung. Minta berlindung. Lagi, wa min nafsin la yashba', dan aku minta berlindung juga ya Allah daripada nafsu yang terhenti puas. Nafsu yang terhenti nak syukur, terhenti nak puas. Ada dah sikit nak tambah lagi. Atau nafsu yang terhenti nak puas. Sebab itulah sifat nafsu ni, kalau seandainya kita diberi dua gunung emas, kalau ada hari ketiga kita nak jumpa ketiga. Atau sifat nafsu. Jadi minta berlindung dengan nafsu yang tak pernah kenyang. Wa min qalbin la yakhsha, dan daripada hati yang tidak khusyuk, yakni tak tunduk pada perintah Allah Ta'ala. Hati yang tak tunduk kepada Allah Ta'ala, hati yang tak tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan wa min du'a'in la yusma', dan daripada doa yang tidak didengar, yakni doa yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita doa Allah Ta'ala tak makbul, Allah Ta'ala tak terima. Ini kita minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mendengar ilmu yang memberi manfaat, sekadar mendengar sahaja boleh pahala. Hari ini kita mari ke masjid, kita dengar saja, dengar ilmu. Dulunya kita reti ya Allah bab ni, tapi dengan aku mari dengar di masjid, aku reti zikir-zikir yang boleh mendekatkan diri kepada-Mu ya Allah. Dulu aku tak tahu pun ya Allah untuk jaga mata, tapi dengan aku mari dengar, maka aku reti dah sikit-sikit lagu mana cara nak patai mata daripada tengok benda yang haram. Lagu mana aku nak syukur nikmat mata yang Mu pada aku ya Allah. Mari dengar. Kalau orang mari dengan kita, mari dengan bawa beg, mari dengan gitu-gini, waktu yang panggil ta'allum. Waktu tinggi lagi, orang yang mari yang belajar, mari nak belajar. Jadi kita dengar ilmu yang memberi manfaat ini jadi kebajikan pada telinga kita, dan kita boleh manfaat di akhirat. Dan kerana banyak ini, segala faedah adalah pendengar itu lebih afdal daripada penglihat. Sebab banyak sangat kelebihan pendengar ini yang Allah Ta'ala kurniakan. Sebab itulah dia kata pendengar ni lebih afdal daripada melihat. Mana tu? Pendengar lebih afdal daripada melihat. Sebab itulah kita tengok Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ja'ala lakumus sam'a wal basar, wal absar wal afidah. Allah Ta'ala kata dia ciptakan pendengar dulu. Pendengar dulu. Wal absar, bau mata, wal afidah, hati. Mula-mula dengan dengar. Dan ayat lain, inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana 'anhu mas'ul. Inna sam'a, sesungguhnya pendengar ini, wal basar melihat, wal fuad hati ini, semuanya akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu dia kata lebih afdal pendengar daripada melihat.
Enaknya kerana kebanyakan faedah penglihat itu bangsa dunia dan kebanyakan faedah pendengar itu bangsa akhirat. Dia kata faedah penglihatan ini kebanyakannya untuk dunia, walaupun ada untuk akhirat. Sebagaimana kita ngaji, tengok kepada alam dan menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tengok kepada Kaabah boleh kebajikan mata, tengok kepada wajah ayah kita boleh kebajikan mata. Cuma dia katanya musannif kita, nah, penglihat itu lebih banyak manfaatnya untuk dunia semata nak dibandingkan dengan pendengar. Nah, sebab itulah dia lain pendengar dengan mendengar. Pendengar ni sifat. Nah, sifat yang ada di kita. Dengan sifat mendengarlah kita boleh mendengar. Takluk mendengar tu takluk kepada bunyi suara perkataan. Kita ada. Nah, sebab kalau kita ngaji dalam kitab bab usul, antara musannif yang sebut dak sifat ma'ani lain sikit pada Mekah, pendengar, pelihat, berkuasa. Nah, apa pelihat, pendengar, berkuasa? Nak beza. Nak beza. Maka dia kata kerana faedah penglihat itu banyaknya bangsa dunia dan kebanyakan faedah mendengar itu bangsa akhirat. Kalau nak kira dua tu nikmat yang Allah Taala beri lebih belaka. Cuma kalau nak banding melihat dengan pendengar itu lebih kepada pendengar. Allah Taala kurnia ni pada orang yang kita tengok, orang yang mengandung. Sebab itulah dia antara panca indera yang berfungsi dulu adalah telinga. Nah, telinga. Sebab itulah kalau misalkan tahu mau bayi ni mulia ke atas, tak kita ayat semua, tak kira lah kanak kau deh, isteri kau, kalau ayah. Banyak dengar orang baca Quran. Banyak ataupun kita sendiri deh, Ramadan ni kita sendiri baca surah Maryam, baca surah Luqman, baca surah Yusuf, baca Al-Quran, baca sebab memberi efek kepada bayi. Efek kepada bayi. Sebab itulah di antara terlebih anak-anak Kiai Uzairan di Temboru. Satu tempat yang pesantren besar di Temboru tu, Kiai Uzairan, antara amalnya bila bini dia mengandung, dia baca Quran khatam berpuluh-puluh kali khatam Quran semasa bini mengandung. Masuk bini mengandung memberi manfaat besar kepada bayi dalam kandungnya. Sebab itulah tubik daripada perut umur. Tubik daripada perut umur kian ayah ambil bel dulu. Telinga dulu. Bel dulu kali kan. Allahu Akbar. Itu iqamah pula sudah kini. Tu bila tubik atas dunia tu, antara hak mula-mula dengar kalimah tauhidnya adalah telinga. Mendengar kalimah tauhidnya adalah telinga. Kebajikan telinga dah mula-mula sekali. Tubik daripada berumur tu, atau lebih pendengar lagi daripada pelihat. Banyak dah tu lama buat kajian dia. Dan kerana itu mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Sebab itulah mendapati bahawasanya orang yang buta itu lebih, dia kata lebih sempurna daripada orang yang tuli. Sebab itulah kita tengok ulama-ulama antara orang yang hamalatul Quran, hafizul Quran, kebanyakan orang buta. Orang buta kalau nak banding dua tadi tu sama ada pekak, dia bukan pekak, dia package dengan bisu dia. Sebab dia tak dengar. Jadi antara dua tu pula dia kata nak banding sifat tadi tu.
Hak melihat dengan mendengar tadi dia kata, kalau mu tengoklah kebanyakan orang-orang ni antara dua orang kelainan upaya, antara kelainan upaya pendengaran ataupun orang kelainan upaya penglihatan ini, hak mana lebih? Situ, tengok situ. Kita tengok syekh-syekh, kebanyakan syekh-syekh Arab, hak buta jadi ulama. Hak buta ada yang hafiz Quran. Tapi kalau misal kata hak pekak, hak bisu ni jangan sekali kita dengar cerita ulama-ulama pekak. Kadang-kadang dia boleh manfaat kepada diri dia dan dia nak beri manfaat balik kepada orang itu, tak boleh. Kecuali kita ni belajar bahasa dia. Sebab itulah orang buta dengan orang pekak ni dia lebih dia situ. Ilmu masuk melalui pendengaran. Masuk melalui pendengaran, turun kepada hati. Allah Ta'ala tarik nikmat penglihatan kepada dia, tetapi nikmat basirah yang ada pada dia kuat pada kita. Sekali dengar Al-Quran boleh lekat kita. Muslim nak boleh menghafal Quran SPP mulai 2-3 kali, berpuluh-puluh kali. Di tasmih depan guru, duduk depan guru, dia panggil nak tasmih. Bila baca-baca sakot lagi, sakot 2-3 kali nyampak ke guru. Tak mengapa betul, tak ngapa tak ingat. Tapi orang yang buta ini hanya menggunakan Quran beri sahaja. Sejari untuk huruf, sejari untuk harakat bari. Rasa, butir-butir sahaja. Tapi ingat Quran, lekat 30 juz. Atau dia banding. Sebab tu dah dia kata, kerana itu mendapat engkau akan yang buta lebih sempurna daripada yang tuli. Dan bermula mensyukurkan pendengar itu, memeliharanya, yakni memelihara telinga daripada mendengar yang dilarang. Yakni memelihara telinga kita, jaga telinga kita, pantai telinga kita daripada mendengar yang suara kau, perkataan kau, bunyi kau hak dilarang oleh syarak, dilarang di sisi undang-undang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, perkara yang diharamkan untuk kita dengarnya adalah seperti mengumpat. Lagu mana tu? Tak boleh kau masuk, tak masuk ibarat. Dan wajib kepada kita mensyukurkan nikmat telinga. Sebab banyak sangat manfaat, besar sangat faedah telinga yang Allah Ta'ala kurnia kepada kita. Wajiblah kita sebagai hamba dia untuk kita syukur. Sebagaimana kita kata untuk bak mata dulu, adakah cukup sekadar kita alhamdulillah sahaja, terima kasih sahaja ya Allah dengan nikmat mata? Cukup pada? Tak cukup. Dia kena sarful 'abdi ila ma khuliqa li ajli. Hamba ini dia kena reta sesuatu nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada dia, kena sebagaimana yang Allah Ta'ala kehendaki. Hak tu baru makna syukur. Dan dia kata bermula mensyukurkan pendengar. Lagu mana kita nak syukur nikmat pendengar yang Allah Ta'ala beri kepada kita ini? Kita pelok, kita pantai telinga kita ini daripada kita duk dengar suara perkataan yang dilarang. Contoh misalnya seperti mengumpat. Kan mengumpat ni pergi kepada lidah. Mengumpat. Apa makna ngumpat? Zikruka akhika bima yakrah. Mu sebut, mu kecek, moyak benda hak saya ni, saudaramu ni tak suka kalau dia dengar. Lepas tu ngumpat, mu duk cerita ke orang hadir. Kalau dia dengar dia marah pada, dia marah. Tu nama ngumpat. Jak ngumpat ni lidah. Kena sininya upatan. Seperti mengumpat, yakni seperti kita dengar upatan daripada orang yang mengumpat. Itu bagaimana? Kita jaga telinga kita ni daripada mendengar upatan daripada orang yang mengumpat.
Jaga paten telinga kita ni. Nah, orang duk ngobah, orang duk kecek orang. Kita tak kawan tak kata gap orang senyap ya. Senyap tu tadi sama dah, share dah, kongsi dah dosa dengan orang hok kata. Orang hok kata tadi boleh pada dia dosa lidah, dosa telinga. Nah, ada pun kita al-mustami'un syarikun lil qa'im. Orang yang dengar ni dah pakat kongsi dosa dengan orang hok kata. Kalau kita tak redha dengan orang yang ngobak, kita akan akak punggung di lain. Kalau kita berani sikit, baru kecak asal dia. Cerita lain banyak lagi. Cua ya, tapi tak sedar. Tak sedar. Orang duduk tengok, kecek orang, tama-tama buka air orang tu orang ni. Kita nak kata gitu tu, tak berani. Kalau kita tak berani, akak punggung lari. Tanda kita tak setuju. Ataupun kalau kita backing sikit kan, kecek hal-hal lain, bak-bak lain. Lagu mana? Kuda-kuda pun dah. Lembu-lembu demo lagu mana dah. Tapi kat payah boleh. Payah. Cuma kita kena pandai. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala kata fala taq'udu ma'ahum hatta yaqudu fi haditsin ghairi. Jangan duduk sekali dengan sek-sek tu. Dah, kecuali sek-sek dia balik masuk kecek bab topik lain. Ada tak gak kita ni duduk dengan kosi. Bila kita kosi dengar dah rumpatan tadi, makna kata dosa boleh dah di telinga kita. Kita tak buat apa, mudah sangat. Dah, mudah. Kerana kita tak setuju kita lagi. Dan mengadu-ngadu. Kita dengar orang yang duduk kecek, orang yang mengadu-ngadu kan puan, ngacung ada adu domba atau kaya ataupun Arab panggil namimah. Dan namimah ni kita dia panggil apa? Kita alih perkataan daripada orang ni kepada orang ni, tujuannya nak sumbal. Orang ni kata bini pun lagu tu begitu. Ya orang ni pun dikata tu laki pun begitu lah kali balah laki bini. Kita dengar orang duduk ngacung tu tadi. Bukan kita je ngacung. Kalau kita je ngacung tu beratlah. Sebab Nabi kata la yadkhulul jannah namamun. Tak masuk syurga orang yang namimah, orang yang ngacung, orang yang buat orang balah. Kecuali alih perkataan juga. Alih perkataan tetapi nak suruh baik tu yang panggil suluh. Suluh tak apa. Kawan ni tak kata pun, tapi dia dikata. Tapi tujuan dia apa? Untuk baik, itu suluh tak apa. Contoh dia bala lelaki bini ataupun dia bala sahabat. Dia duduk saing lama dah. Kawan ni tak kata pun, dia pun pergi tebing. Saya kata pun mu ni saya dulu kat antara saya pun paling jasa lah dia ni. Mu lah orang harap dia. Dia pergi ayat kepada si Osman pun dah. Ayat Osman gitu-gitu. Dia nak suruh baik atau tak apa suluh. Potosir tadi, orang kata namimah ngadu-ngadu tadi, alih ucapan tadi, orang tak kata, dia kata nak suruh bala. Dia kata ngomong baru kawan tu tengok demo duk sayang dia molek tapi dia kata pasal demo kau kalau demo dengar demo malu. Dia ada tu. Berarti dia pun nak bersahabat baik kawan. Kita dengar tu dengar ni kita tutup dengar. Boleh dosa tu. Boleh dosa. Jadi kena pandai. Ambo gizi sikit lagi boleh kau? Muka tak kena stres lagi. Boleh kau? Dan mengadu-ngadu dan segala perkataan yang tiada baik. Segala perkataan yang tak baik kita pandai telinga kita jangan kita dengar. Contoh dia seperti bid'ah. Bapak kita pun kata tadi dengar aku tahlil ngatik. Orang dia kata tahlil ngatik ni bid'ah. Waktu ulama bahlam dah waktu boleh nak buat atau si buat tak sah. Tapi murah tu yang musannif kita bukan bid'ah hak lagu tu. Dan seperti bid'ah yang kita mendengar perkara-perkara bid'ah seperti ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang melencong daripada pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini hak tadi kita dengar
ataupun dengar benda-benda yang bid'ah, dengar ahli sihir. Dia kita dengar. Muka dia ni tu nujum, dia ni orang panggil tu bomo sahur, tapi tu bomo pula bukan tu bomo ku ruqyah tu. Tapi dengar dia ni duk bomo duk pakai asal tak kalau mula lah. Duk pakai asal jin ifrit. Kena aku kena asal usul. Dah. Pakai atau pakai orang ni. Tapi kita dengar kalau hak tak bercanggah dengan ajaran Islam tak apa dah. Hak dia kata ni kita dengar benda yang bid'ah seperti ajaran sesat, dengar ilmu sihir. Ada ilmu sihir kita dengar. Hak tu haram bagi kita kalau seandainya kita ni memang tak ada ilmu berkaitan dengan sihir. Kalau misalkan kita ni ahli yang nak tahu pasal sihir dan kita ni penruqyah. Sebab kalau kita tak tahu berkaitan dengan orang santau, lagu mana dia santau gitu-gini, lagu mana cara nak bantah santau, ini harus bagi orang ni tadi untuk dengar tak apa. Orang ni main anak keluar, orang ni kata main anak keluar, lagu mana anak keluar ni, nak suruh panggil balik. Sebab tu bomo dia takut pada anak keluar daripada benda lain. Apa raya dia tak takut mana, tapi anak keluar ni dia takut. Tentu bomo takut. Tapi dia pun dengar lagu mana cara nak wei bata, nak wei tawah. Ada pun dengar cara gitu-gitu. Atau harus begitu. Ada pun kita gawe nak dengar ilmu sihir. Harus mata-mata kita nak dengar. Aduh. Dan berbantah-bantah orang duk badah masuk dalam mujadalah. Orang duk badah kita duk tupai dengar. Ini balah mana? Balah di harakan. Kalau misalkan tu mujadah dan debat gapo untuk cari hujah, nak dengar hujah, itu tak jadi masalah. Dan seperti mendengar suara perempuan dan muda belia jika ditakuti daripadanya akan fitnah. Ini tak boleh dah. Sebab itulah orang tino ni dia tidak disyariatkan untuk azan. Orang tino kena ingat molek, dia ni tak disunatkan untuk beh. Kalau duduk dengan sama-sama dia sekali pun. Ni duduk sama-sama dia tidak disunatkan untuk azan. Hak dia boleh ke informat duduk dengan sesek dia. Tapi kalau ada apa-apa jahat haram. Sebab itulah suara perempuan ni kalau mazhab Imam Syafi'i bukan aurat. Aurat ni ma yajib satru, benda wajib untuk tutup. Tapi suara perempuan ni dia bukan aurat. Kalau seandainya bui kepada kita ni bukan ancaman lah. Jadi kita tak sedap duduk. Apa nak air gapo air contohlah kita ayat gitu. Sobo-sobo orang nak kecek dengan kita yang boleh membawa kepada kita ni tak keluar. Jadi rasa lain nak pergi sombong ke dari semata-mata nak pergi dengar suara dia. Waktu haram kita. Kalau kita jadi mari ambil order orang-orang gapo tak layak. Orang ayat gini-gini tak ambil termasuk guru. Atau tak apa. Sebab itulah dia kata jika ditakuti daripadanya akan fitnah. Kalau tak timbul fitnah maka tak jadi masalah. Sebab itulah setiap buah ni dan baca pun baca leher seluruh. Dan mudah belia kalau dari sudut tengok hari tu kita panggil orang jambu amrod. Jambu. Tengok tu kalau pergi kepada naik atau gapo waktu haram tengok. Dia panggil talazul bin nafsu. Nak sedap-sedap dengan nafsu tu haram. Ni kalau sogo dia yang kecek dengan kita kan menyebabkan kita ni rasa tak berapa nak sedap. Kalau kita ni gugak ke apa dengan sogo dia, maka haram kita dengar sogo dia. Maka kita kena jauhi orang-orang yang mudah belia seperti Amr. Yang berarti sedap tu dah dan seperti dia habis ke bawah tu. Dan seperti mendengar perkakas permainan yang diharamkan yang alat muzik lah. Alat muzik ni banyak ulama-ulama dah faham kaitan dengan alat muzik, tapi musalli ni dia haram. Dengan alat muzik gede kau suruh naik ke musalli dah kalau orang nak jaga betul-betul tak dengar lah.
Tapi di situ ada perbahasan ulama berkaitan dengan kedai. Sebab Nabi berkata, a'linu hadzal nikah waj'aluhu fil masajid wadribu 'alaihim bid-dufufi. Iklankan pernikahan dan buatlah pernikahan ini akad di masjid kamu dan kukulah kedai dan di luar kawasan masjid. Jadi ini perbahasan insyaallah pada minggu depan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma faqih fi din wa hikmatan tabi'in. Waftah 'alaina